kembali bersama kami di MHI dan kepada anda yang terasa tekanan di pagi Isnin ini. Inilah rancangan yang sesuai untuk anda, insya-Allah. Sangat stres saya tengok kami. Tadi kenapa ni? Yang ini antara kaedah-kaedahnya kalau kita geram sangat kan. Kalau kita ada bola macam ni, geramnya kalau aku dapat putih muka dia, hilanglah sikit insya-Allah. Weh, serius tu. Rasa stres tu tengok muka you. Terus begini. Okey, kita bicarakan berkenaan bagaimana untuk menangani stres. Yes, kita ni sebab saya percaya kita walaupun dah habis daripada pandemik dan sebagainya, tetapi bila kita dah bermula dengan rutin kita, kan semua kena pergi sekolah, semua kena pergi pejabat, stres bermula keluar rumah, traffic jam. Itu dah stres. Jadi kita nak terus bersama dengan Muhammad Rizwan Zabri, pegawai psikologi bahagian kaunseling UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tengok muka Cik Rizwan terus hilang stres. Betul, dengan senyumannya di belakang kan. Tapi dalam stres juga. Dalam hati siapa yang tahu, betul tak? Sama juga dengan penonton-penonton kita di luar sana kan. Tekanan hidup dan kadang-kadang kita rasa tiada siapa yang memahami, tiada siapa yang tahu apa yang kita lalui. Jadi mungkin di sini walaupun apa yang anda sedang lalui, kita dapat mengatasinya kalau kita mengetahui kaedah macam mana nak hilangkan stres. Jadi mungkin kita nak bertanya kepada Encik Muhammad Rizwan, apakah itu stres sebenarnya? Kadang-kadang orang ni kata aku stres. Tapi apakah stres itu sebenarnya? Kadang-kadang nak masuk benar dan jauh tak boleh. Itu pun stres juga kan? Betul. Jadi macam mana juga manifestasinya? Silakan. Okey, baik. So, terima kasih. Soalan yang bagus. Ini soalan yang selalu ditanya tapi orang tak faham. Nak explain. Sebab orang cakap stres ni tekanan. Tekanan. Okey, baik. Stres ni apa juga. Dia cara mudahnya, secara psikologi, apa juga rangsangan. Rangsangan maknanya rangsangan ni banyak dalam dunia ni kan. Bila rangsangan tu, dia akan pergi kepada tiga benda. Dia akan menjejaskan tiga benda. Fikiran, emosi dan tingkah laku. Bila dia terjejas je tiga ni, dia akan tercetusnya stres. So tekanan itu dia akan berkaitan dengan fikiran itu bereaksi, emosi bereaksi dan tingkah laku itu bereaksi. Selalunya kita akan tercetus emosi dahulu. Betul. Kan? Tapi sebenarnya dia filter di fikiran dahulu. Fikiran, emosi dan tingkah laku. Jadi kalau kita ni banyak sangat sebab tiga benda ni, kan setiap hari kita pastinya ada tekanan tu dari pelbagai sudut. Kesan daripada stres yang kita alami itu jangka pendek dan boleh ubah seseorang tu macam mana? Okey, kalau jangka pendek dia buatkan seorang itu akan kurang berfungsi. Dia jadi kalau kita lihat stres ni ada tiga sebenarnya. Stres tu eustress. Eustress tu benda yang berlaku seharian. Eustress. Okey. Dan bila eustress ni datang, dia impact keterlaluan, kita tak boleh nak cope dah, dia akan pergi new stress. New stress ni daripada kesan pertama tadi akan pergi kesan kedua. Kesan pertama tadi kita lihat mungkin sebelum ni dia senyum jadi kurang senyum. Happy jadi kurang happy. Tapi new stress ni dia dah bawa kepada keadaan yang di mana dia dah tak boleh. Kita tengok orang kita bercakap dengan dia tapi dia berada di alam lain. So itu dah masuk new stress. So dia akan ganggu hormon. Bila ganggu hormon itu yang kadang-kadang tak boleh tidur. Fikir keterlaluan, insomnia, overthinking. Dan new stress ni akan pergi distress. Distress ni yang mengganggu kesihatan mental. Sebab tu dia sangat bahaya. Sangat bahaya ya. Mungkin Fariha, saya pun dah nampak. Saya rasa saya perlu dua. Perlu dua. Mungkin saya punya pasal lah tu. Tapi kepada anda di luar sana yang mungkin bila terdengar kata-kata daripada Encik Muhammad Rizwan, kita terdetik di hati. Mungkin itu saya. Jadi mungkin kita sarankan aktiviti-aktiviti yang dapat mengurangkan stres. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu sedikit video yang kita berikan. Mungkin ada sedikit panduan dan juga iktibar untuk kita. InsyaAllah. Saksikan. Wah, dengar tu Fariha happy betul bila dia nampak coklat tu. Coklat boleh hilangkan stres. Ya. Apa terjadi bila kita makan coklat? Okey, so coklat ni dia akan merembeskan, dia menghasilkan serotonin dalam badan. So kita rasa macam happy. Hormon dalam badan ni kita ni kadang-kadang ada benda yang kurang. Terutama dopamin bila tak cukup tidur, banyak stres dalam badan. Oksitoksin mungkin kebahagiaan kita mungkin dalam kerja, rumah tangga kan, kawan-kawan tak support dan sebagainya. So serotonin ni benda-benda yang mungkin datang daripada makanan, daripada minda kita. So kalau stres ni kena cek coklat lah. Yes, coklat. Antara selain daripada coklat? Coklat, selain daripada coklat, mungkin kek lah, benda-benda yang manis, yang sebab kandungan coklat tu. Dan awak kalau stres awak pandang muka saya sebab saya manis lah. Betul, tapi saya takut saya kencing manis nanti. Itu yang masalah dia di sini. Jadi
kalau kita nak bertanya kepada Encik Rizwan, kita dah tiap kaedah-kaedahnya. Tapi bukan semua orang sama. Kalau kata nak aktiviti riadah dengan keluarga, tapi saya tak ada keluarga, saya masih muda. Kalau katakan stres dekat kerja, tapi saya student lagi, macam mana saya nak orang kata serasikan? Adakah aktiviti atau kaedah untuk kita kawal stres kita tu? Okey, paling mudah semua orang boleh buat tanpa ada alat pun. Kadang-kadang kita dalam kereta, kadang-kadang kita kat rumah, tengok TV kan, dalam tandas semua boleh. So kita buat teknik pernafasan. So teknik pernafasan ni mungkin kita boleh buat Okey. So teknik 538 ataupun 434. So dia kalau main nombor, kita main nombor. Kalau kat KKM kita guna 434. 4 ni maknanya tarik nafas. Okey, dalam kiraan yang kita count, 1 tarik, 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3. Okey, lepaskan pelan-pelan. Lepas main mulut. 3, 4. So Dah 8 so tak ada, bila saya tengok muka awak dia kena 8, dia tak boleh 4. So teknik yang saya selalu gunakan adalah 538. So kadang ada benda yang dalam badan kita yang banyak kita fikir kita lepaskan sekali. Kalau 538 tu macam tu, 538. 538, 5 tarik. Fariha dah Tarik tulis. melalui hidung. Minta maaf Fariha kalau Tahan. Lepas tu kita lepaskan perlahan melalui mulut. Okey, so kita buat kali kedua kita try pejam mata pula. pejam mata pula, pejam mata. So kita tarik 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3. Okey, lepaskan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saat. 8. Okey, 8 saat bila kita lenyapkan tu lagi. So, the best kita buat 3 kali. So kali ketiga tu pejam mata, kita tarik nafas, okey, tahan. 8, last kali 8 tu kita lepaskan. Kita kan dia. Kalau nak buat tu lalu depan bilik bos. Jangan. Nanti bos jangan apa je. Kenapalah dia minta gaji apa. Betul. Bos lepas dia Ini punya satu stres lagi yang menarik sebab saya tengok hari-hari. Saya ingat kalau baling kat orang pun hilang stres juga ni kan. Tapi sebenarnya dia stress ball untuk kita picit lah. Yes, memang dia dua selalu kita guna 2 kaedah. Yang paling senang kalau kita tengah driving tengah jam kita benda yang kita stres tu kita genggam. Benda yang kita tak boleh nak kawal. Kan? So kita kawal dengan bola kan, sebab kita tak boleh nak kawal stres, tak kawal jam, kawal bos kita. Benda di luar kawal. Benda luar kawal kan. So kita gunakan, kita transfer pada bola. So kita genggam sekuat yang boleh. Kita alirkan stres kita pada bola. Yang semua kegeraman tu kita alih pada bola. Begitu. Okey, lepas tu pelan-pelan kita lepaskan. Pelan-pelan. So dengan minda kita aku nak lepaskan semua yang ada ni, okey, pelan-pelan. So dia kena menggunakan imajinasi sikit. Kita bayangkan kita lepaskan semua stres kita. Dia ada teknik dia lepaskan slow-slow, bukannya tak lepas. Tapi kalau geram sangat dia macam ni jugalah kan. Sebab selain pada bola ni kita transfer, sebab kita ada energi negatif. Bila kita stres, energi. Jadi kita transfer pada benda satu bahan. Bahan ni tak akan mencederakan, kita tak akan tumbuk orang, kita tak akan pecahkan barang. So gini. Dan kalau benda tu masih ada lagi, kita boleh baling. Sebab benda tu selamat. Betul, lembut-lembut dia. Dalam bekas kuih raya yang dah habis ni, Rizwan, walaupun ni apa kuih raya, cik semua dia macam apa ni? Apa fungsi? Okey, baik. Ini saya nak tunjukkan betapa bila stres dia membuatkan orang manusia ni kita tak berfungsi dengan baik. Kan kita test ini bukan buat magic so kita keluarkan lighter ni. So sebenarnya lighter ni menunjukkan analogi ni adalah manusia manusia ni dia ada fire, dia ada semangat, dia ada keterujaan, dia ada kejayaan, semua dekat sini. So benda ni pun sama. Okey, so sama okey. Baik. So kita nak cakap ini manusia yang normal, ini manusia yang stres So dalam ni kita katakan energi manusia So kita letak sini. Kita gambarkan air ni adalah satu benda yang rangsangan daripada luar. So contohnya contohnya tiba-tiba pagi kena marah kan, kena marah dengan isteri. Sampai office kena marah dengan bos. Okey, so kerja banyak tak siap dan sebagainya. So tiba-tiba bank call kan, kad kredit tak bayar. Saya pun dah rasa stres tadi. So dalam kehidupan kita ada benda kawan-kawan tak tegur kita, pulau kita. Jadi dalam kehidupan kita pun sama juga. Kita rasa mungkin ada keluarga kita dan sebagainya, kita rasa tak suka dan sebagainya. So kita fikir lama-lama
inilah stres. Bayangkan dia akan jadi stres, new stress dan distress. So bayangkan kita ni baru setakat ni, kan? Kita belum sampai yang itu yang manusia tu dia macam okey tapi sebenarnya dia dah terperangkap. So kita nak tengok bila tadi kita dah test ni dia ada banyak kekuatan potensi sebagainya. Kita tengok bila dah stres adakah dia boleh menyala? Tak boleh. So apa kita nak bantu, inilah peranan kaunselor, psikologis, psikiatris untuk kita bagi spark dia. Alamak, itu Allah Akbar. Kaunselor pun stres. Kaunselor pun stres. Okey, boleh. Oh, cik. Bismillah. Boleh. Dia dah basah dah basah. Dia dah basah. Tapi apa yang akan berlaku kalau misalnya ni dia akan ni lah kita kan? Kita boleh test kat rumah mana okey. Kita bantu dia. So inilah peranan kita bantu. Kita yang normal kita bantu orang-orang yang stres untuk berfungsi semula dalam kehidupan. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Rezwan Zamri, Pegawai Psikologi Bahagian Kaunseling UPM, di atas kaedah-kaedah yang dikongsikannya di sini. Saya tengok muka dia, wajah dia pun saya dah hilang stres. Jadi kepada anda yang mungkin mempunyai masalah atau menghadapi tekanan, kalau boleh kita gunakan kaedah-kaedah ni. Jangan takut. Jangan rasa macam alah nanti kalau aku jumpa psikologis nanti kan ada kesan pula future dan sebagainya. Kalau kita jumpa lagi kita takut lagi makan dalam. Tinggalkan stigma tersebut, jumpalah pakar kalau terlalu terasa tertekan begitu. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Rizwan Zamri, Pegawai Psikologi Bahagian Kaunseling UPM. Okey dah hilang stres tadi, dah menyala dah tadi. Alhamdulillah. Kita masih ada rancangan untuk dikendalikan, so sambil kita hilangkan stres kita di sini, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.